forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu-isu panas terkini dan juga isu rumah terbuka. PM menganggap langkah Putrajaya mengadakan siri rumah terbuka Malaysia Money di 6 negeri tidak lama lagi sebagai sesuatu yang melampau serta mencabar maruah sebagai kerajaan terbabit. Menurut Timbalan Setiausaha Agung PN Taqiyuddin Hassan, ia malah tidak menyumbang kepada pembinaan hubungan antara negeri. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir di akhir dia komen macam biasa. Musim pilihan raya yang ke-15 dulu. Waktu PRU 15 Parlimen. Selain daripada 6 negeri itu, semua orang tahu. Taburan wang, bukan main-main. Banyak digunakan. Tapi kali ini, apakah mereka cukup dana? Dalam keadaan begini. Saudara Pini Azizul Abdul Hamid, Sabah Sarawak bersama Yang Amat Perdana Menteri. Dalam kerajaan perpaduan. Ini benar, saudara. Dan, bila mereka dalam keadaan kerisauan, kesukaran mencari isu. Politik ini selalunya berdasarkan kepada isu yang dicorakkan, yang dimainkan. Jadi macam-macam persepsi diwujudkan supaya rakyat membenci kerajaan perpaduan ini. Tapi bagi saya, di mana faktanya? Apabila mengatakan bahawa kerajaan ini akan jatuh untuk mengurangkan keyakinan rakyat terhadap calon-calon daripada Pakatan Harapan, daripada UMNO dan Pakatan Harapan. Ini matlamat mereka. Jadi didogmakan, diceritakan kononnya Anwar Ibrahim ni akan jatuh, kononnya tak kena, ini tak kena, macam-macam. Saudara. Dan realitinya nil. Tak ada, saudara. Saudara Mahathir Hashim, dia kata duit di luar sistem mereka banyak. Itu sedang diintip oleh pihak berkuasa. Apakah mereka berani? Apakah mereka berani untuk menggunakan wang yang mereka miliki yang kita tak tahu daripada sumbernya? Ini kena ingat, saudara. Saya nampak pilihan raya kali ini mereka dalam kelemasan. Sebab itu mereka mencari isu. Malahkan isu yang kecil-kecil pun cuba dilonjakkan. Contoh, isu rumah terbuka Aidilfitri. Ini dijadikan isu setiap hari. Tahu ada yang kata gunakan dana rakyat, mengatakan tak patut. Isunya, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan hadir, insyaAllah besok di Kedah untuk bertemu rakyat dalam rumah terbuka Aidilfitri. Pun dijadikan isu politik semata-mata untuk menghakis keyakinan ataupun mengwujud amarah. Itu belum lagi kalau Sanusi kata tidak dijemput, pun dikata bahawa kerajaan ini tidak menghormati kerajaan negeri. Sebab saya tengok tadi tu Datuk Yaakob daripada Kelantan, Menteri Besar Kelantan pun kata saat ini beliau juga masih lagi belum menerima jemputan. Soal jemputan ini pun akan jadi isu. Apatah soal isu Yasin ini, itu soal araya Yasin satu hal lagi yang akan dimainkan sebagai usaha untuk menggamit sokongan warga supaya mengundi calon-calon mereka. Yang saya katakan amat sukar, saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya berharap agar warga kita jangan kita terperangkap dengan isu-isu yang dimainkan. Sebab itu saya nak cakap, saudara, jangan labu-labu. Politik ni perniagaan. Itu kaya kat ahli politik. Rakyat bodoh, elok ditipu dengan pelbagai isu. Benar, saudara. Lontar saja isu. Sedangkan mereka yang bertanding apa semua mengharapkan apa? Mereka menawarkan diri bukan nak memperjuangkan rakyat. Ini terbukti. Bagaimana persidangan parlimen baru-baru lepas dalam isu bajet, berapa ramai wakil rakyat daripada Perikatan Nasional yang benar-benar memperjuangkan isu rakyat. Persoalan ni kena lihat, kena tengok bagaimana di negeri. Saudara, kena ingat, saudara. Sekarang ni, politik sekarang ni, saudara, saya melihat macam kawan saya hantar kiriman, betul juga. Politik orang Melayu ni sekarang ni, saudara, kita ni diibaratkan kita berebut nak memancing dalam parit. Bukan di lautan yang besar, bukan di samudera yang luas, dalam parit. Semua berebut. Sebab itu banyak parti. Kita ada UMNO, kita ada Keadilan, kita ada Amanah, kita ada PAS, kita ada PBM, kita ada Parti Pejuang, kita ada DAP. Yang UMNO, yang Melayu saja berapa banyak? Berjasa. Saudara, begitu banyak. Tapi seolah-olah kita memancing dalam parit. Ikan berapa ekor saja, itulah cuba diusahakan. Akhirnya macam kata jadi, dia kata tadi buat perumpamaan pula. Dia kata seperti memancing ikan seluang. Ikan seluang mana nak makan umpan besar?
Dah. Jadi terpaksa beri umpan kecil. Umpan kecil ni isu. Saudara Sarah dia kata PAS bila orang Melayu sekarang. UMNO dah tak sesuai lagi untuk Melayu. Saudara UMNO dah habis. Kata saudara. Kata Puan Sarah. Saya tak nampak. Cuma yang saya nak berseru pada warga UMNO, kukuhkan ukhuwah kita, teruskan perjuangan. Apa spesialnya parti-parti lain? Mereka lain tak ada memberi laporan yang negatif terhadap parti UMNO. Matlamatnya untuk menghitamkan. Macam-macam isu dibuat. Dulu berusaha agar Presiden UMNO disingkirkan. Yang Muhammad Datuk Seri Zahid Hamidi perlu disingkirkan. Kerana kalau Datuk Seri Zahid Hamidi tidak memimpin UMNO, maka 30 ahli parlimen ini secara bermutlak, secara beramai-ramai akan keluar. Itu matlamat mereka. Dan ini tidak berjaya. Saudara Pok Lee dia kata pembangkang yang tidak membina untuk rakyat dan negara. Itu jelas saudara. Saudara Azam dia kata memancing dalam parit. Parit pula air beracun. Yang masalahnya rakyat. Saya selalu bercakap saudara, yang paling penting bagi saya lah rakyat saudara. Macam mana sekarang ni? Dah terdedah pula. Saya marah juga saudara. Bagaimana jati diri bangsa kita yang sepatutnya digunakan untuk memperjuangkan bangsa hanya seperti bila berada ada patah politik, cabut kerih. Hidup Melayu! Hidup Melayu! Cabut kerih saudara. Itu dululah. Sekarang tak adalah buat itu. Kemudian sarung balik kerih, duduk dekat coffee house, isap sigar, makan steak. Itulah pemimpin yang ada, yang bercakap soal berjuang untuk rakyat. Tak maaf lah saudara. Saya minta maaf lah, orang macam ni hirang penghormatan saya. Anda nak marah-marah lah. Saya peduli apa? Masing-masing kita dah cakap, kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju. Banyak saya melihat kebanyakan parti-parti politik menjaja isu yang kadang-kadang tidak relevan. Contoh bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan akan dijatuhkan. Nak jatuhkan kalau 38 ahli parlimen yang diperlukan, itu baru dapat 112 kursi. Kalau 38 ahli parlimen semua menyokong Perikatan Nasional untuk menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saudara, 38 ni berapa bayarannya? Apakah ahli parlimen itu sedar bahawa mereka akan kehilangan kursi kerana akan diadakan pilihan raya balik? Berapa jumlahnya? Berapa juta wang negara nak dihabiskan, wang yang akan dihabiskan? Kenapa tidak wang sebut dikembalikan pada rakyat? Kalau benar-benar kamu ikhlas berjuang untuk rakyat, biar rakyat rasakan. Sebab 38, kalau satu orang 50 juta, 1,5 bilion. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng saudara. Bukan sikit-sikit wang akan digunakan. Itu hanya untuk kalau wakil rakyat itu bersetuju. Kalau mereka tak setuju, macam mana? Katalah bersetuju dapat seorang 50 juta. Mereka akan terperangkap dalam SPRM. Menyalahi kedudukan untuk menangguk keuntungan peribadi. Dan kalau bertanding, okeylah boleh bertanding semula lah. Kononnya akta itu boleh, SPRM begini, bolehlah bertanding semula. 38 orang ni boleh ke menang? Saya nak bagi tahu saudara, calon di Sembrong pun belum pasti boleh menang. Calon UMNO di Sembrong pun boleh pasti menang. Katalah kalau semua sokong. Even semalam pun saya dah jelaskan bahawa bagaimana Presiden MCA dia menafikan. Kalaulah dia pun bersama bersekongkol, dia pun belum tentu boleh menang di air hitam. Begitu juga dengan ahli parlimen Tanjung Piai. Ini keadaan sekarang. Saudara Faisal, dia bagi saya mereka ni nampak sangat mementingkan diri, nak menghuru-harakan. Dan kesan daripada itu, saya selalu bercakap soal kesan. Kesan politik yang cukup tempang, yang cacah merba, yang merosakkan negara ini. Maka pelabur-pelabur takut nak datang. Pelabur-pelabur tak tahu macam mana kita tahu di negeri kita. Jadi bila dengarkan berita kononnya 38 MP akan tarik sokongan, kononnya pelabur tak nak datang. Dia kata kestabilan politik tak lagi ada lagi di Malaysia. Tunggu lagi. Berapa lama rakyat nak tunggu? Mereka memang mengundang masalah. Kerana kalau pelabur datang, wujudnya bidang pekerjaan, rakyat akan menyokong kerajaan. Itu matlamat mereka, saudara. Jangan kita terperangkap dengan percaturan politik tempang yang dilakukan oleh puak-puak yang memang tak senang sebab mereka tak dapat jadi Perdana Menteri.
Matlamat lain tak ada kerana nak jadi Perdana Menteri. Saya hairan, jauh mula-mula kata dulu tak nak jadi, kalau tak dapat jadi Perdana Menteri, tak mau menyokong. Dan sekarang ni, kumpulan itu kononnya, kalau berjaya menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka Tan Sri Muhyiddin lah akan jadi Perdana Menteri. Tapi yang terbaru saya dengar pula, katanya, nak dipilih pula orang lain daripada Sarawak untuk jadi Perdana Menteri. Kononnya. Apakah itu benar? Tan Sri Muhyiddin dia kata nothing less. Dan ini keadaan. Saudara Azhar reply, ya betul, tak payahlah. Kalau anda baru macam Sarah, baru main politik ni, tak payah bercakap lah. Anda tahu dekat mana? Sumber anda di mana? Di mana anda punya source of informasi? Saya berderet, saya. Macam-macam saya dapat tahu. Macam isu tanah reserve Melayu. Memang benar. Bagaimana jaringan pertubuhan bangsa yang telah pun membuat laporan kepada pihak berwajib. Bagaimana tanah-tanah di Perak telah pun tergadai. Ini tanah-tanah milik Melayu. Tanah reserve Melayu. Ini juga dilakukan oleh pengkhianat. Bagi saya, siapa saja berlakukan perlu dibawa ke muka pengadilan. Selagi sekali dia libas nanti terterap. Saya dapatan saya banyak isu-isu yang akan didedahkan. Tapi ada kalanya saya tak boleh mendedahkan apabila saya terikat dengan etika sebagai wartawan, tak boleh dedah semua. Apa hal sebenarnya Zam Talib ni? Siapa yang curi duit? Ini saudara, kenapa kita menyemai kebencian pada seseorang yang masih lagi di peringkat mahkamah? Itu masalahnya. Saya haraplah saudara, mungkin saudara nak sokong, saya tak marah. Sebab itu saya kata kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau anda nak sokong siapa pun, sokonglah. Itu hak. Tetapi saudara, macam mana ni ini yang saya lihat, saya tatap, saudara, bagaimana akhirnya ini kenyataan semalam benda ni keluar, itu sisa politik Menteri Kewangan, itu saudara Munim Amin Munim, dia menempelak pembangkang yang didakwanya sentiasa cuba mencari kesilapan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa saja Datuk Seri Anwar Ibrahim buat, semua tak kena. Buat rumah terbuka, salah. Basmi kemiskinan tega, salah. Dan tangkap orang bawa ke mahkamah yang terlibat dalam kebejatan rasuah pun salah. Malahan silap bulan kata saudara Munim, kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak memulihkan air di Kelantan pun mungkin akan dianggap salah. Menurut Mak Kamil, dia mengulas kenyataan Menteri Besar Kedah dan Sanusi terhadap penganjuran rumah terbuka katanya. Ya, jadi itu isunya, isu rumah terbuka ni dah jadi satu isu yang berpanjangan, tak henti-henti. Saudara, tapi sekarang ini yang kita lihat, apa yang cuba mereka lakukan adalah untuk menghakis keyakinan. Sebab nak menghadapi pilihan raya ni. Okey, tuan-tuan, respon saya lah. Sekarang kita lihat PM ni dia cuba wujudkan persepsi apa saja PM buat Anwar Ibrahim, kerjaan buat melakukan, semua dia bagi nampak salah. Kerjaan buat rumah terbuka untuk bagi makan rakyat pun mereka nampak salah. Dan mereka sekarang cuba wujudkan persepsi tidak baik terhadap kejabatan kerana bahkan menghadapi PRU di 6 negeri nanti. Dan mereka pun sebenarnya telah tersepit kerana pemimpin mereka sendiri, Muhyiddin Yassin, pemimpin nombor 1 mereka, telah terbabit dengan kesalahan rasuah yang memberikan hampir 400 juta dan dituduh dengan 7 pertubuhan di mahkamah. So sebelum ni yang mereka dakwa, mereka PM best and bersih, sudah tak bersih lagi. Mereka telah terlibat dengan orang panggil kluster mahkamah. So kita harap slogan mereka yang PM best bersih, lebih tak tahulah PRN nanti apa slogan mereka. Adakah mereka akan tulis PM best sama dengan kluster mahkamah? Selama kita tunggu nanti slogan terbaru mereka, kerana sekarang pemimpin mereka sendiri dah terlibat dengan rasuah. Okay, mari terus support kerajaan Puan dan PM Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.